Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita nak jawab paper 2 pula Paper 2 daripada negeri Kedah yang dibuat oleh Sekolah Menengah Kebangsaan Marbuk. So kita boleh teruslah check it out. Swipe up now. Okay, so sekarang ni kita jawab soalan nombor 1 dulu. Solve the simultaneous equation. So dia dah bagi 2 ni, so kita boleh cuba selesaikan. Boleh kita buat sini. Bagi nampak soalan sikit kan. Okey lah, kita sini. Kita tarik sini sikit boleh So x1 minus y 2x plus 5y equal to 17. Ini belum lagi, kita kena ubah dulu. Yang atas ni kita kena ubah sebab ada square root. So dia akan jadi macam susah sikit sebenarnya. So cikgu tukar kat sini. Cikgu pergi tepi sikit, cikgu zoom. So kita nak selesaikan je kan, simultaneous, tak payah tengok soalan. So kita akan dapat x sama dengan 1 over y square. Okey, ini kita punya persamaan nombor 1. Ini persamaan nombor 2. Lepas tu kita masukkan sahaja tu x kita 1. Cikgu kembang terus boleh? Cikgu kembang terus. Ini cikgu tunjuklah. Cikgu kembangkan 1 tolak 2y tambah y kuasa 2. Cikgu dapat. So cikgu boleh kembang terus, masuk terus kat sini. 1 minus 2y plus y square. Okay, ni x settle tambah 5y equal to 17. So kita expand sikit jadi 4y. Ini jadi tambah 2y kuasa 2 tambah 5y 17. So kita boleh readjust semua. Kita akan dapat 2y kuasa 2 plus y minus 15 sama dengan kosong. Cikgu readjust teruslah So nanti kamu boleh cari dia punya factor. Kita gunakan factorization sebab kita tengok dia boleh, dia tidak perlu kepada formula dan kepada formula, tak perlu pakai formula Okay, so kita boleh direct je sebab kita dapat satu nombor integers, nombor whole number, tak ada masalah lah. So kita akan dapat 2y minus 5 dengan satu lagi berapa, y plus 3. So kita akan dapat y sama dengan 5 bahagi 2, 2.5. 5 over 2 pun boleh, tak ada masalah. So y sama dengan negative 3. Okey, dah siap ke belum? Belum, sebab soalan dia nak y dengan x sekali. So cikgu boleh masukkan sahaja. Masuk dalam mana-mana, kamu masuk dalam ni pun boleh. Equation number 2 pun boleh. Nak masuk dalam equation number 1 pun boleh, tak ada masalah. Okey, kita masukkan sahaja. Nanti cikgu akan dapat x sama dengan 9 over 4. Ni x sama dengan 16. Jangan lupa masuk sebab ni kalau markah penuh, kita akan dapat berapa? 5 markah. Ni 5 markah. So kalau kita tertinggal jawapan x tu, so amat rugilah kita. So ingat, simultaneous dia kaedah untuk mencari x dan y. Dan y Okey, nombor 1 dah settle. Kita pergi kepada soalan nombor 2. Okey, cikgu zoom sikit. Dia kata sketch the graph of the quadratic equation y sama dengan itu, sama dengan 5x plus 1 square. So sekarang ni kita nak lukis, so dia 2 markah je. So ini kaedah yang mudah juga sebenarnya lah. Kita cara dia, cikgu bagi tips. Kalau dia nak lukis, kita cari je dia punya x intercept dengan y intercept, lepas tu kita tulis. Boleh? So kalau kita dapat x intercept dapat berapa? Kalau x intercept maknanya y0. So kita akan dapat jawapan. Berapa dapat jawapan? Kita akan dapat jawapan sama dengan berapa? Kita buat x dulu. Kita senang sikit kan. Y intercept dulu kita buat. Ini dulu kita buat sebab kamu kena fikir lagi. So y intercept sama dengan x sama dengan 0. So 1 kosong 2. So dia akan jadi 5. Betul? So dia akan jadi macam ni nanti. Y intercept x sama dengan 5 dekat atas ni. So koordinat dia adalah 0,5. Allah. Okey. Betul? 1. So tadi kita buat y intercept pula. Y intercept maknanya macam ni kita buat nanti. 0 sama dengan 5x plus 1 square. Sebenarnya dekat sini kita dapat tahu jawapan dia adalah negative 1. X sama dengan negative 1. Kita boleh baca je terus macam ni. Ini 5 sama dengan 0, jadi 0 lah. So kita ambil yang ini sahaja. So kita akan dapat x sama dengan negative 1. So kita boleh x intercept je, kita boleh dapat negative 1. So cikgu lukis belah situ. Sini x. Salah dan tarik tadi. Okey, negative 1 contoh. So kita terus boleh lukis. Sebenarnya dia punya minimum point dia memang dekat sini. So kita boleh buat macam ni saja. Buat bentuk ni sahaja, kita akan dapat markah dah. Boleh? Boleh. So kita akan dapat lah. Kalau daripada sini pun kita boleh tengok daripada dia punya minimum point juga dekat sini. Kan kita guna completing the square.
Ingat completing the square kita boleh baca. Selalunya ada kan nombor kat sebelah sini, maknanya dia tak ada, maknanya dia kosong. So, koordinat dia adalah negative 1, 0. Boleh juga guna kaedah tu. Kita terus dapat dia punya minimum point. Okey, 2 markah dah settle. So, ini cara melukis je. Cari y-intercept dengan x-intercept dahulu dan terus buat graf. Graf dia senyum kan? So, senyum dia tak ada negatif. So, kita kena buat dia macam tu. Okey, kita pergi kepada soalan B. Alright. Kita kecilkan sikit, boleh nampak? Diagram 3 shows the rectangle ABCD with the length 3x. Dah tulis. With 6 minus x. Pun dah tulis. By using a completing the square, find the perimeter of the rectangle ABCD if the area is maximum. So, gua nak buat ni. So, dia kena guna kaedah. Kaedah apa ni? Dia ada cakap dekat sini completing the square. So, kita kena follow dia. Jangan tak follow pula. Kalau tak follow, jadi salah. Okay, first kali kita kena cari. Dia kata kena pakai area. So, kita kena ambil area dia untuk menjadikan dia completing the square. Area dia. So, kita boleh buat 3x darab dengan 6 tolak x. Boleh, maximum. So, kita boleh terus menggunakan kaedah simultaneous equation. Simultaneous pula. Completing the square. Masya Allah. Ni completing the square. So, kita guna kaedah completing the square. Cikgu nak expand sikit boleh. Jadi, 18 tolak dengan 3x kuasa 2. Okey, cikgu readjust lagi. Cikgu nak jadi cantik lagi. Cikgu buat negatif 3x kuasa 2 tambah 18x. Cikgu buat equal to 0 untuk senang gaji. Okey, so sekarang ni ingat completing the square macam mana? Syarat yang pertama, completing the square depan tak boleh ada number. Negatif, dia kena 1 sahaja. So sekarang ni cikgu kena factorize dulu. Negatif 3x kuasa 2. Betul kan? Tolak 6x. Okey, sama dengan kosong. Lepas tu kita buat the completing the square pakai yang ini sahaja. Nanti negatif 3 kita letak dekat bahagian belakang. Boleh, cikgu buat dekat sini lah. Cikgu tulis dekat sini ya. So, x kuasa 2. Ini completing the square punya cara Tolak 6x tambah dengan something sama dengan something. Something ni kena sama. Kotak ni sama. Okey, sekarang cara nak masukkan dalam dia berapa? So, kita ambil b over 2. b over 2 kuasa 2. So, b dia dekat sini adalah 6. 6 bahagi 2 berapa? Ni, 6 bahagi 2 kuasa 2. Kuasa 2. So, akan jadi 9 kan? So, dekat sini kita kena buat 6, 3 kuasa 2. Dan sini pun 3 kuasa 2. Lepas tu kita teruskan lagi. Kuasa 2 tolak 6. Yang ini terus kita boleh buat dia punya completing the square. Buat je macam ni. X, ambil minus. Kita follow yang ni. Sama dengan 3 kuasa 2. Ini kena tengok balik. Completing the square cara macam mana. Yang kat sini kita boleh terus expand kan. So, kita akan dapat jawapan macam gini nanti. Tolak 9 sama dengan kosong. Lebih kurang macam tu. Tetapi, jangan kita buat conclude. Jangan kita conclude dah kita punya jawapan. Sebab negatif 3 tadi kita dah take out dekat sini kat depan. So, cikgu masuk balik dekat dalam. Cikgu akan dapat macam ni. Tolak 3 kuasa 2. Tolak 9. Gini. Lebih kurang lah. So, nanti kita akan dapat jawapan negatif 3, cikgu darabkan ke dalam. Sebab dia kena darab ke dalam. X minus 3 kuasa 2 tambah 27. So, dari sini, completing the square yang kita dah dapat ni, sebenarnya berapa nilai X je? Kan, kita boleh tahu kan? So, daripada sini sahaja kita boleh nampak dah. Kita just follow fokus dekat sini. So, sebenarnya, X minus 3 equal to 0, contoh. Lepas tu, kita akan dapat X sama dengan 3. So, kita dah tahu dah sebenarnya X tu sama dengan 3. X sini sama dengan 3. Sini pun sama dengan 3. So, kalau 3 sini jawapannya berapa nanti? 3 darab 3, 9. Ni cikgu bulatkan. Nampak? So, 6 tolak 3 jadi 3. Boleh? So, sekarang ni apa yang kita perlu buat? Dia kata hence maximum value of area. Dan juga ada tadi dia kata find the perimeter. So, kita cuma cari perimeter dengan area menggunakan X sama dengan 3. So, berapa? Kalau perimeter berapa? 9, 3 lah. Ya Allah, akbar terbalik. 3, 9. So, dia punya area akan jadi 9 darab 3, 27. Dia punya perimeter akan jadi berapa? Masuk sahaja. Tambah je. 18 campur 6, 24. So, kita dah settle soalan ni. Cuma yang kita kena fokus kat sini using completing the square to find X. So, kita boleh cari completing the square dan kita dah dapat X. Lepas tu kita masukkan sahaja dalam ini. Boleh?
So, harap boleh. So, perimeter the last one, answer for 24 and 27. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 3. Soalan nombor 3. Diagram 3A shows a barn owned by a farmer, while diagram 3B show the cross-section of the barn. Cross-section ni bahagian depan. Kan, cross-section ni kan bahagian yang sama. Kalau kita faham betul-betul maksud dia. Bahagian yang sama di depan ni dengan belakang sana. Dia sama. So, dia akan panggil cross-section. So, ini gambar dia. Sebenarnya ada ralat sikit dekat soalan ni sebenarnya. Sebab dia memang ramai akan jadi masalah. So, sebenarnya dekat sini gambar rajah dia salah ni. Dia kena tunjuk rendah sikit. Dan ini R ni adalah R, sini pun adalah R. Boleh? Ini ralat dia, cikgu nak beritahu ya. Fokus soalan ni ada ralat. Yang cikgu nampak lah. Harap boleh lah. So, R kat sini sama. So, dia sama. Maknanya, QO sama dengan R. Dan juga OP sama dengan R. Boleh? So, kita padam dulu ni. Okay, ini adalah R juga. Okay, soalan dia kita pergi. A farmer needs to change the roof. Roof dia dekat dia punya atap for his barn. The roof represented by PQR. Nampak? Di sebelah atas. Betul lah PQR kat atas. So, the arc of the semicircle of radius R with center O. Okay, given PR sama dengan PR. Mana PR? PR sama dengan 8. So, dia akan jadi 4 dekat sini, 4 dekat sini. QS sama dengan 2. Mana QS? QS sama dengan 2. So, dekat sini berapa? Sini adalah R minus 2. Boleh? Okay, kita pergi kepada soalan. Calculate the length OP. Mana OP? Okey, dia nak nilai R tersebut lah. Maksudnya OP. Ni kan OP. So, kita kena cari R. Apa yang kita boleh pakai? Kita dah ada ini, ada ini, ada ni. Ada 3 information yang cikgu dah dapat. So, dia ada 2 markah. So, dekat sini kita kena pakai apa? Pythagoras theorem. So, cikgu buat R kuasa 2. Tolak R minus 2 kuasa 2. Sama dengan 4. Sama dengan 4. Sama dengan 4 kuasa 2. Betul? Okey, betul. So, kita boleh terus selesaikan. Nampaklah R kuasa 2. Tolak, cikgu buat kurungan lagi. R kuasa 2. Tolak 4R tambah 4. Sama dengan 16. So, nanti kamu akan dapat R square minus R square plus 4R minus 4 minus 16. Boleh? Tak payahlah minus 16. Kita bawa lagi sana. Tinggal dulu. Kod ada. Alright. Kod ada yang kita boleh buat. So, kat sini kita boleh padam. Nampak? R dengan R square. R square dengan R square. So, nanti kita akan dapat 20 bahagi 4, 5. So, ini untuk jawapan A. Kita dah dapat. Okay. So, kita padam list kat atas ni semua. Boleh? Takut mengganggu kita. So, kita jawab soalan B. Calculate POR. POR. Mana POR? Ni, in radian. POR. Dia nak yang ini. So, ni cikgu tulis kat sini lah. B. So, macam mana kita boleh dapat? So, kita boleh menggunakan, sini kita dah dapat tadi. Kita boleh menggunakan kotak yang dekat sini. Kita ambil kotak ni. Cikgu fokus kat kotak warna hijau ni. So, tadi kita dah dapat 5. Sini dah 4. So, sini of course 3. Okay. So, sini kita boleh cari angle dekat sini. Kita boleh menggunakan sin. Cikgu ambil ni, setelah theta. Boleh. Sin theta sama dengan. So opposite. Opposite berapa? Opposite for hypotenuse 5. So, kamu akan dapat theta dia sama dengan 53.13. Betul. Ini bahagian sini saja. So, kalau nak 2 kali ganda, kita darab sahaja dengan 2. Kita akan dapat 106.26. Tapi dia nak dalam radian. Jangan duk tinggal je dalam bentuk degree. So, kena tukar dalam bentuk radian. Cikgu tukar pen merah. Maknanya 106 darab dengan, dia ada bagi tak dia punya ni? Pi dia ada bagi, nak tukar dalam radian. So, dia akan jadi kecil. 183.142. So, kamu akan dapat jawapan 1.8548. Boleh? Tak ada masalah? Okey, bagus. Tak ada masalah. So, yeah. Alright, kita jawab soalan yang terakhir. If the length of the roof is 12 meter, calculate the curve of the roof. Okey, ini soalan ni kena faham betul-betul. Faham dan faham betul-betul. Kalau tak faham, tak boleh dapat. Dia kata length of roof, bermaksud length of roof tu daripada sini ke sini. Nampak tak kat atas ni? Panjang dia ke belakang adalah 12 meter. Logik lah, 12 meter. So, dia nak area, curve area. Ingat tak kita belajar bentangan ataupun kita panggil net? Cuba kamu keluarkan. Okey pun, kalau tak faham, kamu kertas A4 satu. Cuba kamu lengkungkan jadi bentuk macam ni. Dapat? Dah lengkungkan. So, berapa area dia? Cuba kamu lepas. Sebenarnya area dia berbentuk rectangle. So, 12 dekat sini dah dapat. So, apa yang tak dapat lagi? Kita kena cari dulu kita punya lengkung tu. Arc. Kita kena cari arc dia berapa.
Lepas tu kita darabkan dengan 12. Up dia adalah kat sini, dan nanti ini adalah sama dengan ini. Nanti kita darab sahaja dengan 12. So, kita kena menggunakan SR theta. Kita boleh pakai angle yang mana ni? Kita boleh pakai angle yang kita dapat tadi. Sebab lengkung ni adalah, nak cari ini, kena pakai dia punya angle itu. Boleh, tapi kena dalam radian. So, cikgu buat dekat sini. Boleh. So, cikgu akan dapat SR theta dulu. Cikgu standby ni, nak dapat 12 kat sini. So, SR theta. R berapa? R tadi berapa? 5. Theta dia akan jadi, kita ambil jawapan atas ni. Masuk sini. 1.8548. Terus darab 2 pun boleh. Kita pada sini. Darab 2 terus. Darab 2, 12. So, 2 pula. Darab 12 meter. Sorry. So, kita akan dapat jawapan 111.3. So, itulah dia punya area. So, markah dia logik lah. 3 markah. So, nak cari SR theta, 1 markah. Darab dengan 12 pun 1 markah. Jawapan akhir 1 markah. So, very logic and very easy sebenarnya. Cuma soalan ni ada ralat sikit dekat dia punya R tadi sahaja. Okey, tak ada masalah. So, kita pergi terus kepada soalan nombor 4. Nombor 4. Okey, diagram 4 shows a side elevation of inner surface. Side elevation bermaksud pandangan sisi. Pandangan sisi. Boleh, kalau plan elevation macam mana? Cikgu? Plan elevation. Plan elevation adalah pandangan atas. Sebab tu orang buat plan rumah. Orang sebut plan rumah kan? Ni bilik tidur, ini toilet. Ini ruang tamu contoh. Ni ada pintu. Ini adalah nama dia plan. So, bermaksud, plan tu bermaksud pandangan daripada atas. Can you get? Can you get it? Okay, good. So, sekarang ni dia kata, cup which can be represented by the equation y. Ini adalah equation dia adalah y sama dengan ax squared. Cara pertama, kita kena melukis sikit dalam kita punya Cartesian plan ataupun Sata Cartes. Kita lukis dulu. Macam mana nak lukis? Susah cikgu. Dia akan jadi senang sebab apa? Cuba tengok ada tak tambah berapa dekat sini? Berapa nilai C dia? Tak ada. So, bermaksud dia dekat origin. So, kita boleh lukis dengan jayanya. So, kita lukis sahaja macam ni. Dia kalau tak dekat origin, dia very simple dan sangat senang sebenarnya. Okey, kita tengok balik kita punya gambar. 30. So, 30 sini, kita bayangkan dia ada 15 lah. Sama kan? So, this one adalah koordinat dia berapa? Sini. Koordinat dia berapa? Kita cari. So, sebenarnya sini 15, sini 15, sini 60. Betul? So, dia akan jadi negatif 15 dengan 60. Sini akan dapat 15 dengan 60. Untuk mencari A, kita masukkan sahaja nilai X dengan Y ni. X dengan Y ni. Boleh, mana-mana pun boleh. Kalau cikgu nak ambil yang positif sahaja. Masukkan je dalam ni. So, kamu akan dapat 60 sama dengan A. X berapa ni? 15. Kalau kamu masuk yang negatif pun sama juga. Sebab dia ada kuasa 2. Dia akan jadi positifkan dia. So, kamu akan dapat jawapan berapa? So, tengok je, tekan kalkulator. 60 bagi 15 kuasa 2. So, akan dapat. Sekejap, cikgu kira dulu. 4/15. Boleh? So, dapat A dia 4/15. Sini adalah A. A adalah 4/15. Okay, kita pergi kepada soalan B. Determine the volume in cm cube of the water needed to fill the glass to a depth 4T. 4T in term of pi. Okay, kita tengok yang ini. Jangan tengok cawan tu. Sekarang ni dia nak 4T. Sekarang ni 60. Cikgu ambil pen hijau. Ni 60 kan? Dia nak dalam cawan tu. Cawan 40 sahaja. Dalamnya ada air. Berapakah dia punya volume? Volume ini kita kena ada kaitan dengan integration. Sekarang ni cikgu tanya soalan kat kamu. Nak pakai apa? Nak pakai in term of X ataupun in term of Y? So, sekarang ni ini lebih baik pakai in term of Y. So, kalau kalau Y, I pula. I tu saya. 0 sampai 40 nanti ya. So, kita akan pakai 0 sampai 40. Boleh. Ini in term of Y ya. So, tambah pi kat depan. So, sekarang ni equation kita apa? Y sama dengan 4/15 X kuasa 2. Betul? So, 4/15 kuasa 2. So, cikgu sekarang nak tukarkan kepada in term of Y. So, cikgu kena bawa ke sini lah. So, akan jadi 15 Y/4 sama dengan X kuasa 2. Sebab ingat kalau kita nak integrate volume, kita kena pakai kuasa 2. So, cikgu tak naklah bawa ke sana. So, akan jadi susah untuk cikgu. So, ini kena tahu. Siapa yang tak tahu? 15 4 di Y bukan di X. Boleh. So, itulah jawapan dia. So, kamu boleh tekan calculator ataupun terus selesaikan. Keluarkan dulu 15/4 pun boleh. Tak ada masalah. So, nanti kamu akan dapat 3000. In term of pi. So, pi itu tak payah kamu darab dengan apa-apa. Kamu biasa saja. So, jawapan dia adalah 3000 pi. 3000 pi. Boleh? Ada masalah? Ada C lagi? Tak ada C dah. Alhamdulillah, soalan nombor 4 pun dah set up. Okay. Determine the range for the marks in a table.
So yang ni marks range adalah yang paling tinggi, tolak yang paling rendah. So biasanya kalau ni dalam grup data, kita panggil grup data, kita akan ambil titik tengah dia. Titik tengah dia berapa ni? 64.5. Sini akan dapat 24.5. Sure, betul? Betul. So kamu tolak saja, dapat jawapan. Ni kaedah cikgu lah. Kalau kamu boleh dapat jawapannya kak, samalah. Sebab dia nak tengok 40 je. Kamu tulis 40 pun dapat markah terus. Sebab dia 40, satu markah saja. Okay, given the third quartile of the marks is 55.5. Okay, cikgu faham ni. Third quartile kena alert ni, third quartile 55. So bermakna third quartile tu 55 dekat mana kedudukan 55.5? Itu kita kena tanya dulu. So dia dekat sini. Lepas tu kita kena bulatkan yang ini. Yang ni kaedah apa namanya tu? Nak senang kan? Kita nak mencari third quartile, kita boleh pakai formula. Okay, formula dia apa dia? Cikgu tulis formula dekat sini. Quartile 3 sama dengan lower boundary tambah berapa ya? Tambah dengan kurungan. Ni sekarang 3/4n tolak dengan F. F ni dekat atas, kumulatif, bahagi dengan FM. Ini formula dia, darab dengan dia punya slug class dia berapa. Okay, so kita kena carilah dekat situ. So sekarang ni apa yang tak ada lagi dekat sini? Dekat sini adalah kumulatif frekuensi. So sini akan jadi 7. Sini akan jadi 7 tambah H. Sini akan jadi berapa? 20. Berapa? 27. 27 tambah H. So kita dah ada, tak payah dah teruskan lagi. Nak terus sampai bawah pun boleh, tak ada masalah. Kita ada paksaan. So dia punya selang kelas adalah 20 sampai ni adalah 10 bukan 9. Kita start daripada 20. Ambil tanganmu. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. So 10. So C kita 10. Lower boundary berapa? Lower boundary dia adalah di tengah-tengah garisan yang di antara 50 dengan 49. So 49.5. Sini quartile 3 dia dah bagi jawapan. Okey, tambah dengan berapa ni? 3/4. Sini kita tak baca tadi, ada 60 candidate. So 3/4 daripada 60. 3/4 daripada 60. So 45 kan? So 45. So kita boleh masuk terus 45. Tolak dengan yang ini. Yang ini atas. Yang bawah nanti kita ambil K. Boleh? So yang atas berapa? 27 tambah H. Cikgu buat kurungan sebab apa? Cikgu tak nak buat kesilapan. So bahagi dengan K. Boleh? So boleh ke tidak? So kamu selesaikan dekat situ. Tapi sekarang ni kita ada masalah dekat mana sebenarnya? Nampak tak masalah kita dekat mana? Kita ada H dengan K. Kita memang tak akan dapat selesaikan pun sebenarnya. Kita kena cari lagi kaedah simultaneous. Kena ada minta bantuan daripada satu lagi equation yang baru. So macam mana nak cari? Bermakna equation yang baru tu adalah yang ini. Hasil tambah bilangan student ni kena sama dengan 60. Boleh? So kita akan dapat berapa ni? 20, 31, 38. So 38 tambah H tambah K kena 60. So cikgu buat H tambah K sama dengan berapa ni? H tambah K 60 lah. Okey, 60 kita akan dapat 22. So cikgu buat K sama dengan 22 tolak H. Bolehlah nak pakai H ke nak pakai K pun boleh, tak ada masalah. Nanti kamu selesaikan yang ini. Boleh selesaikan. Nanti kamu akan dapat berapa dapat? Kamu akan dapat, cikgu malas nak kira sebenarnya. So kamu akan dapat nanti contohnya cikgu kira lah, senang. Buat macam ni, 55.5 49.5 tambah ini hati jangan salah. Kita buat kurungan dulu. Tak pun 10 ni kita bawa ke sana dulu. Tak boleh. 10 tak boleh bawa sana. So kita bawa yang ni dulu, senang macam ni lah kita buat. Okay, kita buat sini senang Maknanya yang ini 55 tolak dulu dengan 49. Ni kaedah senang lah. Lepas tu kita ni darabkan 10 ni, kita bahagi dengan 10. Sama dengan dekat dalam ni 45 tolak 27 tolak H bahagi dengan K. Okey, kamu selesaikan, nanti kamu dapat dia punya simultaneous, kamu akan dapat jawapan. Cikgu akan dapat jawapan macam ni kamu ikutlah kamu punya cara. Kamu akan dapat macam ni nanti. Lepas tu cikgu masukkan nilai K tadi dalam ni. Yang K atas tadi kan, cikgu minta bantuan tadi, cikgu masukkan dalam ni. So 3/5 22 tolak H 18 tolak H. Kita kena alert dekat sini. Kalau kita salah, kita akan dapat jawapan yang merapu. Merapu tu maksudnya ada perpuluhan. So kita make sure jawapan kita akan dapat tepat. Boleh 66. Cikgu 5, cikgu dah pergi sana. 3H sama dengan 90 tolak 5H. Jadi kamu akan dapat H sama dengan 12. Boleh H sama dengan 12, jangan biarkan. Kita nak cari K juga. So K kita sama dengan, masukkan dalam sini.
Nampak atas ni? Cikgu tanda ni. Nampak? Okey. So 22 tolak dengan 12 jadi 10. Cikgu perlu jalan kira ke? 22 tolak 12 tadi. Tak perlu pun, tak apa. Tulis jawapan terus, tak apa. Okey, soalan nombor 5 dah settle. Sekarang kita pergi untuk mengakhiri bahagian A kita akan pergi soalan nombor 6. Okey, diagram 6 shows a trapezoidal line KLMN. Mana K, L, M, N. Good. Owned by Encik Rosli. Siapa Encik Rosli ni? Siapa ada anak Encik Rosli ni? He install the fence along NL. Ni letak ni pagar NL. And NJ is a entrance. Ini entrance ya. Ingat, ini adalah entrance dia. Dia nak masuk pagar kan ada pintu kan, ada pagar, ada main entrance dia, pintu masuk. So kalau tak ada, tak boleh masuk. Kena panjat pula, banyak pula kerja lagi. Given NJ, okey ni kita tengok NJ sama dengan 2. Ini cikgu punya cara untuk cari nisbah dia. Kamu boleh guna cara kamu ataupun nak guna macam ni pun boleh. NJ bagi NL sama dengan 2/3. So NJ dia 2. NJ 2. NL dia 3. NL tu sini 3. So bermaksud dia 1. Ni ada satu lagi kesalahan lah daripada soalan ni. Apa dia masalah soalan ni? Dia punya gambar dia tunjuk 2 lagi pendek daripada 1. Itu sangat pelik. Dan tak tahu nak cakap apa. So kita padam semua ni. Takut nanti pening. So cikgu cuma letak dia punya ratio sahaja. Okay. Boleh kita pergi kepada soalan seterusnya. NM sama dengan 3. NM mana? NM sama dengan 3. KL sama dengan 1. Ni logik lah. Sana lagi panjang kan? NM lagi panjang, so logik. KL sama dengan 9C. Ini sama dengan KL kan? 9C. Kena tunjuk anak panah Sini, tadi 1. Kan? Kena tunjuk anak panah sini. Sebab dia pergi K, pergi L. Takut salah nanti. Alright. Bermaksudnya ke atas ni berapa? Darab dengan 3. Sebenarnya dia adalah 27C. Boleh? Boleh. So, apa lagi? KN sama dengan 8D. KN. K pergi N. Tunjuk anak panah sana. 8D. Alright. Kita pergi jawab soalan terus. Sebab information semua dah ada. So, kita pergi express the following vectors in term of C and D. So, NL. Pergi NL terus. Ini satu markah je ni. Kamu terus pergi NL. Maknanya pergi N, pergi K, pergi L. Boleh. So, akan dapat jawapan negatif 8D tambah 9C. Diorang dia nak buat jalan kerja dulu kan. Dia punya cara perjalanan dia. N pergi K, K pergi L. Kalau cikgu terus tulis je. Sebab markah dia 2 je. Satu markah je. So, baik kita save masa. Tapi kalau takut ragu-ragu kesalahan, so boleh buatlah. Tak ada masalah. LM. LM. So, LM ke sini tak boleh pergi. Tak boleh pergi ikut sini. So, kita ikut jalan sini. Boleh? Boleh. So, kamu akan dapat jawapan negatif 9C. Hati-hati tambah 8D. Tambah 27C. So, C dengan C ada sama. So, cikgu boleh dapat jawapan 8D. Tambah 18 kan? 18C. So, itu jawapan dia. Nak tukar C dengan D ke depan ke cikgu? Tak payah pun tak apa. Biar je macam tu. Memang dah betul dah tu jawapan dia. Find the length of entrance gate C if C sama dengan magnitude C 3 D 2. So, dia nak apa? Entrance gate. Entrance gate, apa dia? NJ. So, kita kena cari NJ. Ada NJ ke? Kita dapat dia punya vektor kat atas? Tak ada. So, NJ kena cari. Ini jawapan untuk B. NJ sama dengan, tengok betul-betul kita punya gambar. NJ yang ni, so 2/3 daripada NL. So, cikgu akan dapat jawapan 2/3 negatif 8D ambil 9C. So, dapat jawapan negatif 16/3 D tambah 6C. Ini kita punya NJ. Lepas tu kita masukkan sahaja. Sebab ni dah magnitude, kita masukkan sahaja menggantikan dia. Boleh? So, dia akan dapat negatif 16/3. D kita 2. Tambah 6, 3. So, kamu akan dapat jawapan nanti 22/3. Boleh? So, C kita dah, B kita dah settle. A pun kita dah settle. So, sekarang ni, Mr. Rosli want to build a wrought iron fence along LM and KJ. Mana ni? Kita tengok LM dengan KJ. Kita padam sikit boleh? Yang tak penting kita padam. Ratio pun kita padam lah. Sebab kita dah dapat dia punya nilai sebenar. Alright, dia nak buat daripada mana? LM and KJ. Mana ni? KJ. LM. Betul ke ni? LM and KJ. Show that two fence are parallel. So, macam nak tunjuk kalau parallel, kita kena pakai yang inilah. LM sama dengan KJ. Kita boleh buat lambda KJ. Tak ada masalah kat situ. Okay, kita ambil yang kita dah ada lah. So, sekarang ni, ini cikgu punya nisbah untuk mencari parallel. Cikgu ambil ni. Cikgu turun bawah sikit. Kita nak buat jalan kerja kita. Alright.
So, kita padam yang ini, luar ni, tak perlu. Okay. So, LM berapa? LM tadi dapat, cikgu buat C dekat atas, D kat bawah. Cikgu suka dalam bentuk vektor. Cikgu akan dapat 18, 8. Okay, lambda ni berapa? Okay, KJ berapa? KJ, ada ke kita dapat KJ? KJ tak ada, so kena cari KJ dulu. KJ sama dengan KN tambah 2 per 3 NL. Nanti kamu akan dapat jawapan 8 per 3 D. Ni terpulang lah, dapat macam mana pun kan. Ada ke KJ? Tak ada tak KJ? Ada KJ ke? NJ dia lah, KJ tak ada. Okay, so ambil itu, kita masukkan je. Cikgu cakap C dekat atas kan, cikgu masukkan 6, 8 per 3. Lepas tu cikgu boleh buat atas-atas, bawah-bawah. Ni kaedah cikgu ya, kalau ada kaedah lain boleh guna juga, tak ada masalah. Diterima pakai. 6 lambda, yang bawah pula 8 sama dengan 8 per 3 lambda. So cari lambda, 6, 18 bahagi 6, 3. Sini naik atas, 8, 3, 24 bagi 8, lambda sama dengan 3. So, since, tulislah sikit kan, lambda is say equal, thus, apa ni, LM and KJ is apa? Parallel. Dan senyum sikit. Ada lagi soalan? Tengok cek balik, senyum awal kan. Alright, sudah habis. Nanti kita akan cuba masuk nombor 7. Kepada yang masih lagi belum buat, tolong buat dan fokus. SPM tak lama lagi, sekejap je. Orang putih panggil apa? Around the corner. So, kita kena be patient, kena betul-betul bersemangat untuk kita dapat apa yang kita nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.